Jenis-jenis perangai hantu ialah kalangan manusia. Yang pertama, hantu makan. Yang kedua, hantu shopping. Yang ketiga, hantu selfie. Yang keempat, hantu sosial. Dan yang kelima, hantu travel. Hantu makan merujuk kepada seseorang yang sangat gemar dengan makanan atau lebih dikenali sebagai seseorang yang kuat makan. Individu seperti ini seringkali makan secara berulang-ulang tak kira di mana jua mereka berada, terutamanya berada di luar. Tahukah anda, terdapat keburukan dan kebaikan sekiranya anda mempunyai sikap seperti hantu makan, seperti rajah yang ditunjukkan. Ketahui lebih lanjut tentang keburukan dan kebaikan tersebut di halaman sebelah. Keburukan menjadi individu hantu makan. Mempunyai berat badan yang berlebihan atau obesiti, meningkatkan risiko penyakit kronik, merosakkan fungsi dan sistem otak, menyebabkan perut penuh, gas dan angin. Kebaikan menjadi individu hantu makan, boleh menjana pendapatan mempromosikan iklan dan boleh membuat konten atau review di dalam aplikasi seperti YouTube dan TikTok. Contohnya mengambil review, mengambil upah untuk mempromosikan makanan tersebut. Slide yang seterusnya saya serahkan kepada Nurliana binti Kamal. Kepada Nur Masya Mawadah, sekarang saya akan menerangkan tentang hantu shopping. Hantu shopping ialah obsesi seseorang terhadap shopping online. Ia berpunca daripada terpengaruh dengan iklan dan bosan. Terdapat kebaikan dan keburukan menjadi seorang yang hantu shopping. Antara keburukan menjadi hantu shopping ialah mewujudkan sifat suka membazir. Seterusnya, mudah ditipu ketika membeli barang online. Dan terakhir, penghantaran barang lewat. Seterusnya, kebaikan ialah shopping dapat menghilangkan stres. Seterusnya, ia sebagai ganjaran setelah penat bekerja dan dapat menjimatkan kos dan masa. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Nabila untuk meneruskan presentation ini. Terima kasih kepada Nurliana Kamal. Seterusnya saya akan menerangkan maksud hantu travel. Hantu travel ialah individu yang gemar travel tanpa berfikir panjang kerana ia ingin menghilangkan stres sambil melihat dunia luar. Seterusnya saya akan menerangkan kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya ialah mencipta memori manis, mengenali budaya yang berbeza dan dapat menambah pengalaman. Selain itu, keburukannya ialah membazirkan duit dan tiada simpanan untuk masa depan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Siti Nurul Syafiqah. Terima kasih kepada Nabila. Hari ini saya akan membentangkan tentang hantu selfie. Adakah anda termasuk dalam golongan hantu selfie? Hantu selfie ini merujuk kepada seseorang individu yang gemar mengambil gambar sendiri atau persekitaran dengan menggunakan telefon bimbit, webcam atau alat-alat lain yang menggunakan kamera. Individu yang gemar mengambil gambar ini disebut sebagai hantu selfie, sehingga individu tersebut obses dengan gambar. Terdapat kebaikan dan keburukan yang ada dalam hantu selfie. Antara kebaikannya adalah membolehkan individu tersebut memiliki kepuasan dan kebahagiaan sendiri, tidak menagih cinta atau perhatian daripada orang lain. Kedua, dapat mencipta kenangan dengan sekeping gambar. Antara keburukannya pula adalah mendorong kepada masalah kesihatan individu tersebut sehingga tidak dapat mengurus diri sendiri kerana terlalu obses dengan selfie. Kedua, melibatkan keyakinan diri sehingga menyebabkan kesan negatif kepada kehidupan seharian, kerjaya dan pembangunan negara. Sekarang saya akan serahkan kepada Nur Ain Nabila untuk membentangkan tajuk seterusnya. Terima kasih kepada Siti Nurul Syafiqah atas pembentangan tadi. Seterusnya, saya akan terangkan pasal hantu sosial. Adakah anda seorang yang hantu sosial? Hantu sosial adalah seorang yang sering di hadapan telefon 24 jam. Kebaikan dan keburukan jika anda menjadi seorang hantu sosial. Kebaikannya adalah dapat menambah kenalan yang baru di samping hubungan yang telah terputus dapat dieratkan semula. Seterusnya, dapat membantu dalam mencari pendapatan seperti Khairul Amin. Khairul Amin menjual sambal nyetnya di Shopee. Seterusnya, dapat memudahkan menyebarkan maklumat. Contohnya seperti pasangan yang ingin berkahwin berkongsi
kad perkahwinan mereka melalui WhatsApp. Akhir sekali, dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Contohnya macam kita mencari maklumat yang ada di sekitaran kita. Contohnya banjir di Kuala Lumpur, Shah Alam. Keburukannya ialah penggunaan laman sosial menyebabkan golongan remaja semakin lalai dalam melakukan sesuatu tugasan. Contohnya seorang pelajar lalai membuat assignment mereka. Tak siap-siap assignment mereka. Akan menjejaskan kesihatan kita dari segi mental. Jika kita menghantar sesuatu di social media, lepas tu kita mempunyai ramai netizen, so mereka akan kecam dan membuatkan mental kita tak stabil dan kita akan stres dan depressed macam tu. Dan akhir sekali, menulis status peribadi yang kurang wajar mungkin mencerita pembalahan sesama penggunaan media sosial. Contohnya, pada masa kini, makcik-makcik bawang yang ada di Facebook selalu menghantar dan mengecam seseorang tanpa tahu sesiapa. So, bila makcik tu hantar, nanti orang lain akan macam jadi terasa dengan status mereka dan jadi macam bergaduh dan menimbulkan kebalahan tersebut. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.